Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, so hari ni hari Selasa kan. Biasalah hari Selasa ni kita akan cerita pasal apa yang terjadi di sekitar negara kita sebenarnya kan. Satu lagi kes ni yang bagi Acap menarik perhatian, di mana ini ada berkaitan dengan crush. Crush ni bahaya tau. Kan siapa kata crush ni kalau kita tak notice, kita sendu saja. Oh, yang ini crush tak notice, koyak man. Tapi hari kita akan cerita guys macam mana dia ni buat something dekat crush dia sampai dia ditahan dan sebagainya. Jadi kita akan share kronologi dia dan hukuman dia. So guys, kita stay sampai ujung video. Drop the comment. Jangan lupa like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, kita nak cerita pasal crush ni. Tapi macam biasa lah guys kan, kalau kita cerita pasal kes jenayah ni, of course lah dia ada dua pihak. Dia ada mangsa, dia ada suspek dia. Okay, bagaimanapun guys, Acah nak disclaimer awal-awal, identiti suspek tidak langsung didedahkan oleh pihak media maupun daripada mana-mana sumber lah. Acah dah try cari dah nama suspek ataupun suspek ni umurnya berapa ada. Cuma nama sebenar dia dan identiti secara fiziknya tu tak ada. Okay, so kita go through dekat mangsa ni. Sebab okay, yang Acap boleh bagi, suspek tu duduk satu tempat dengan mangsa and dia berumur 16 tahun. Itu je yang ada. Okay, so kita go through untuk mangsa ni punya biodata. Alright, so guys, mangsa ni dia ni seorang perempuan dan perempuan ni juga lebih tua daripada sang suspek tu lah. Okay, mangsa bernama Khadijah binti Abu Bakar yang berusia 22 tahun ketika itu. Dia ni tinggal dekat rumah sewa di flat Mak Mandin di Butterworth, Pulau Pinang, dan dia bekerja sebagai seorang receptionist. Wah, susah betul nak sebut nombor satu. Bekerja sebagai receptionist ataupun penyambut tetamu lah. Ketulis penyambut tetamu kan senang, di salah sebuah hotel di Butterworth. Itu je lah secara simple biodata diorang. So sekarang kita nak cerita kronologi apa yang berlaku dan apa yang telah menimpa sang mangsa ni. Okay guys, bagaimanapun ayat karangan, bagaimanapun perdana wacana gitu. Okay guys, untuk yang kes ni dia ada rare sikit sebab dekat dalam kes ni dia ada dua kronologi tau. Dia ada back story, dia ada front story. So kat sini korang kena alert lah dekat mana yang betul, dekat mana yang direka. Okay, untuk kronologi yang pertama, menurut suspek ni yang tak didedahkan nama ni, pada tepat 12:30 malam dikatakan remaja lelaki tersebut yang pada tahun itu dia berumur 16 tahun, dikata dia terjaga dan menurut dia juga dia ternampak Khadijah pulang bersama dengan seorang lelaki yang disyaki juga teman lelakinya pada waktu tengah malam tersebut. Dia ni nak katakan rapat dengan Khadijah tu, boleh katakan rapat lah, sampai diorang ni boleh declare macam adik akak angkat lah macam tu. Memang orang kata apa, jiran kan, nama pun jiran. So diorang punya mesra tu lain macam sikit lah. Tapi mungkin tak ada perasaan apa-apa, mungkin budak ni yang minat dia kan. Alright, so selepas dia lihat kejadian tu, dia tengok keadaan di mana lelaki ni bawa balik Khadijah balik rumah apa semua kan. So dia pun macam okey lah, fine lah, lantak dia lah, dia nak buat apa, bukan hal aku, dia kata macam tu lah. So dia pun waktu tu dia kata niat asal dia nak pergi buang air dekat tandas. So dia pun bangun lah, dia pun berjalan pergi ke tandas apa semua. Dah selesai projek dekat dalam tandas, dia pun keluar daripada tandas. Dan pada waktu tu guys, secara tak sengajanya, menurut dia lah, dia kata dia tiba-tiba terjatuh dan menyebabkan 3 jari kanannya tercedera atau luka ke, tak sure lah macam mana. Tapi dia kata macam tu lah, dia jatuh bilik air lah waktu tu. So waktu dia dah tengok jari dia tu luka apa semua, so dia pun macam bergegas lah nak cari toolkits tu untuk dia balut luka dia apa semua. So waktu tu dia macam agak rushing lah, senang cerita. Bila dia dah jumpa toolkits tu, dia kata dia pun pergi toolkits ke first aid kit toolkits nak buat kereta man. First aid kits tu dia kata. Okay, so bila dia dah angkat benda lah tu, dia balutlah luka dia yang ada dekat jari. So tengah balut, tengah leka apa semua, tiba-tiba guys, menurut dia terdengar satu bunyi bising yang seperti orang bertengkar. Dia kata orang bertengkar antara dua pihak macam tu dari rumah kakak angkat dia tu, si Khadijah tu. So dia macam ada bergaduh ke kat sebelah ni kan. Sebab tadi kan dia nampak orang tu hantar balik rumah kan, tak tahu masuk rumah bergaduh ke, tak tahulah. So waktu tu dia macam
penasaran nak tahu. Sebab akak angkat dia kan penasaran nak tahu. So dia tak fikir banyak lah. Dia pun bertindak pergi ke rumah jiran dia tu untuk melihat sendiri apa yang sedang berlaku. Dan ada niat lah, kalau kata tengah bergaduh, dia nak leraikan supaya keadaan tak menjadi lebih keruh dan sebagainya. Dia nak bagi bantuan lah, senang cerita. Okay, so dia pun buat keputusan guys untuk masuk ke rumah Khadijah melalui pintu dapurnya. Oh, style macam dah biasa buat. Alright, so guys, lepas dia dah masuk daripada pintu dapur tu, dia pun pergi ke depan. And bila dia ke depan, dia ternampak akak dia tu tadi telah pun terbaring di lantai dengan berlumuran darah. Of course lah, terperanjat kan. Dia dalam keadaan terperanjat dan juga panik. Tanpa berlengahnya, dia terus masuk ke dalam and terus pergi ke arah Khadijah, mengangkat Khadijah dan meriba Khadijah di riba dia lah pada waktu tu. So dalam keadaan macam yalah, terkejut, takut apa semua. Dia tak tahu dia nak buat apa. Nangis, memang nangis lah, senang cerita kan. Dan nampak berlumuran darah, akak yang disayang dan sebagainya. Tiba-tiba guys, dalam keadaan sunyi, sepi, panik dan sebagainya tu, pintu rumah Khadijah diketuk oleh seseorang. Of course lah, kalau aku pun goyang. Sebab apa? Dia kata dia bila dia dengar bunyi ketuk pintu tu, dalam kepala otak dia satu je, pembunuh ni datang balik. Pembunuh ni dah datang balik. Dia katalah, dia risau lah, dia risau. Maksudnya ini mesti orang yang buat akak aku ni, dia datang balik ni. Ni kalau aku tak lari ni, dengan aku sekali gone. Dia kata macam tu lah. Sebab dia rasa macam benda tu sekejap je jadi. Dia dengar bunyi bising, dia pergi masuk rumah orang tu dah berlumuran darah. So menurut dia, penjenayah tu mesti tak jauh daripada situ. Macam tu lah, senang cerita. Alright, so dalam keadaan cemas apa yang berlaku tu semua, dah dengar ketukan pintu, dia pun lari balik ke rumah dia. And then dia masuk ke dalam rumah dia balik, dan dia terus duduk baring. Sambil dalam kepala otak dia macam-macam lah dia fikir, sampailah dia sendiri terlelap dekat rumah dia. And dia pun tak tahulah apa jadi pada malam tersebut. So guys, malam tu settle lah. Keesokan pagi dia, macam biasalah, si Khadijah ni dia ada rutin dia. Yang pakwa dia ni akan tunggu dia dekat parking flat. Sebab diorang ni satu tempat kerja. So yalah, sweet couple right. I come here pick up you, we going together, we happily working, like that lah diorang kan. Pakwa dia dah sampai dah. Pakwa dia dah sampai. Dia tunggulah makwa dia. Call tak dapat kan. Biasa benda ni tak jadi. Sebab biasanya makwa dia ni paling excited sekali kalau pakwa dia dah kat bawah, dekat parking tu. Dia tu pun tunggu. Mungkin tengah siap kot, mungkin dalam toilet kot. Dia punya teman lelaki dia fikirlah. So teman lelaki pun relax. Tunggu sekejap lagi dia tengok jam. Dah nak sejam ni, tak ada jawapan langsung. Dia try call lagi. Dia call dalam 3-4 kali lah. This is a voicemail for the number 0, 1, 2. Itu je yang bunyi waktu tu. So waktu tu dia macam tak sedap hati. Dia rasa pelik lah kan. Tapi dia macam takkanlah makwa aku dah pergi kerja. Sebab mungkinlah semalam dia orang ada gaduh ke, member mengajuk ke. Perempuan kalau protes kan macam tu kan. Tak payah ambil saya besok, saya naik bas je. Contoh macam tu. So dia pun macam, makwa aku dah pergi kerja naik bas ke? Tak boleh jadi ni. Dia kata tak apa, aku pergi tengok kat stesen bas. Sebab bas belum lalu lagi time-time macam ni. Pakwa dia tahulah. So dia pun start motor, dia pun pergi jejaki si Khadijah ni, makwa dia ni, dekat stesen bas. So dia pun pergi tengok, stesen bas tu tak ada orang. Maknanya Khadijah tak ada kat situ lah kan. Sebab bas tak sampai lagi. Ataupun dekat stesen bas tu dah ada orang. Tapi Khadijah punya kelibat tu dia tak nampak, mungkin lah kan. So waktu tu dia dah makin pelik. Dan dia pun bertindak lah. Tak silap acap, dia ada juga hubungi kawan-kawan sekerja Khadijah. Tapi Khadijah masih lagi tak dapat dia kesan guys. So dia dah cari mengata apa semua. And dia makin lama makin pelik dengan situasi tersebut. Kalau mengajuk pun takkan sampai tahap macam ni kan. So dia pun ambil keputusan untuk pergi call family Khadijah. Mungkin Khadijah ni dah pulang ke kampung atas sebab kecemasan ke whatever is it lah. So bila dia call family Khadijah ni, family Khadijah yang kat kampung pun cakap dia ni tak ada balik. And dia pun tak ada dengar khabar berita daripada Khadijah. And waktu tu dia macam ini dah kira last dah ni.
Kan tak ada tempat lain dah Khadijah ni pergi. So waktu tu boyfriend dia pun tak fikir banyak, dia pun ambil keputusan naik ke rumah flat untuk check sendiri dekat rumah Khadijah. Mana tahu dia tertidur ke, dia tak sihat ke. So dia pun naik lah. Sampailah dia dekat depan pintu rumah Khadijah. Dia tengok pintu rumah Khadijah ni berkunci. Dia pun macam, okey, maknanya Khadijah tak keluar ke macam mana ni? So dia pun tak fikir banyak lah waktu tu. Dia terus pergi kat daun tingkap tu. Dia pun try selak lah. And then dia try ngintai daripada celah-celah tingkap rumah Khadijah ni. Dan dia terkejut guys apabila dia melihat mayat Khadijah telah pun orang kata apa, terbaring dekat depan tu dengan berlumuran darah dekat betul-betul tengah-tengah rumah lah waktu tu. Waktu tu memang kakinya lembik lah. Yelah, dah nampak girlfriend dia dalam keadaan macam tu. Semalam tengok okey, hari ni jadi macam tu. So dia tak buang masa guys. Dia terus menghubungi pihak polis. Dan dia terus meminta bantuan beberapa jiran dekat area tersebut. Dan diorang orang kata apa, berusaha lah untuk pecahkan pintu rumah Khadijah ni. Sehinggalah mereka berjaya masuk ke dalam rumah tersebut. And pada ketika itu guys, Pak Wer dia ni ada minta tolong juga dekat rumah Mamat ni. Mamat yang remaja ni tadi. Tapi remaja dia ni macam buat tak tahu apa yang jadi. Sebab dia tak bagi tahu siapa-siapa pun guys apa yang jadi malam tu. Cuma dia bangun pagi besok, dia tengok keadaan dah chaos. And dia pun buat ambil pot lah. Tapi dia tak bagi tahu apa-apa yang berlaku dekat Pak Wer dekat apa semualah. And menurut dia juga beberapa barang seperti tilam, cadar, selimut dengan dinding memang dah dipenuhi dengan darah. So selepas polis sampai apa semua, waktu tu diorang uruskanlah jenazah Khadijah dan dibawa ke hospital Seberang Jaya untuk dilakukan bedah siasat. Untuk dibedah siasat lah, macam tu lah. So guys, selepas habis bedah siasat, hasil daripadanya diorang dapati bahawa mangsa meninggal dunia kerana kehilangan darah yang banyak akibat dari 139 kesan luka tetakan di seluruh badan mangsa. Dan beberapa sampel darah yang ada pada barang-barang seperti pakaian, tilam, bantal dan juga dinding, langsir dan sebagainya telah pun dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. Dan hasil laporan DNA pada satu sarung tangan yang koyak dan kain langsir menunjukkan DNA tersebut adalah kepunyaan seorang remaja lelaki. Nah, polis pun buat kerja lah. Polis pun tak nak banyak bunyi. So polis terus melakukan penangkapan terhadap jiran mangsa. Dan berlakulah soal siasat. Aku pun tak tahulah macam mana diorang boleh trace jiran dia tu sebagai suspek dan sebagainya, sebab tak diceritakan juga dalam ni. Mungkinlah polis tu pergi ke flat dia, pergi interview jiran-jiran yang terdekat, ada dengan bunyi ke apa kan. And kebetulan mungkin Tuhan tu nak tunjuk, dia orang nampak remaja lelaki ni bertindak tanduk seperti mencurigakan. So dia pun tahanlah untuk soal siasat. And hasil daripada soal siasat guys, remaja tersebut yang juga merupakan jiran kepada Khadijah didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan polis mengesahkan lepas hasil siasatan antara dia dengan juga remaja ni, dikatakan kejadian itu berlaku pada jam 1 pagi sehingga 3.35 pagi. So waktu tu guys, diorang ni banyak bertanya lah kronologi apa yang jadi dekat dekat suspek tu. And dia ceritalah macam mana yang Acap cerita tadi. Dia jatuh toilet, dia kata dia dengar bunyi bising, dia pergi, dia riba kan dan sebagainya. And pada waktu tu dia ni dalam proses orang kata pendakwaan lah. Tapi guys, pada 1 Disember tahun 2006 ketika itu, remaja itu dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri kerana Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan kes ini tidak mempunyai elemen kesalahan membunuh yang boleh dibuktikan. So waktu tu kes tu macam tu je guys, habis kat situ je. Maknanya dia ni macam bebas lah, sebab mahkamah dah cakap dia ni tak ada niat membunuh lah. Tapi guys, benda tu tak habis kat situ. Lepas 2 tahun, pada 3 Ogos 2008, ada seorang pendakwa raya ni dah pun memfailkan rayuan supaya menolak pembebasan tersebut dan memerintahkan remaja itu kembali untuk mengemukakan bukti bagi menafikan tuduhan laporan DNA pada satu sarung tangan yang koyak dan pada kain langsir yang ditemui di tempat kejadian.
So remaja itu pun ikutlah apa yang dia suruh buat. So remaja itu pun membuat kenyataan bahawa kesan DNA-nya yang berada di tempat kejadian adalah kerana waktu itu dia mengangkat si mati dan meribanya selepas mendengar jeritan tersebut. Yelah, mungkin kat situ make sense lah kan, dia angkat budak perempuan tu, kat DNA dia tertinggal dan sebagainya. Namun Mahkamah Tinggi tidak menerima penjelasannya guys, sebab menurut Timbalan Pendakwa Raya, kecederaan yang dialami oleh remaja tersebut, yakni pada tangan dia, luka dia mempunyai kesamaan yang sangat-sangat terus dengan sarung tangan yang koyak yang dijumpai di tempat kejadian jenayah. Ini bermakna diorang boleh rangkumkan bahawa suspek ini memakai sarung tangan itu ketika melakukan pembunuhan terhadap mangsa dan dia mengalami kecederaan semasa berada di rumah si mati. Mungkin berlaku pergelutan dan sebagainya, kita pun tak tahu. Tapi apa yang kantoi kat sini adalah contoh lah sarung tangan tu macam ni. Lepas tu dia koyak 3 sini. Ngam-ngam pula dia punya luka tu sama. Kalau dia pakai sarung tangan tu sama. Macam tu lah senang cerita. So pada akhir kes pembelaan dia didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi pada 4 Disember tahun 2008 dan diperintahkan untuk ditahan di bawah ihsan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Menurut kes pendakwaan, motif pembunuhan dilakukan kerana remaja tersebut telah dituduh mengintai Khadijah. Dahsyat. Dan pada tahun 2012 remaja tersebut kekal ditahan setelah Mahkamah Persekutuan menolak sekali lagi rayuan daripada pihak suspek. So senang cerita dia masih lagi kat dalam lokap lah. So Acah tak tahulah, benda ni 2006, sekarang dah almost 16 tahun dah kes ni. Mungkin dah keluar kan. Mungkin dia pun sesal lah dengan apa yang jadi waktu tu. Kita tak tahulah guys, benda-benda macam ni. Macam Acah cakap lah, bila cinta ke apa ni, cinta ni buta lah, buta hati kan. Kita mungkin dia jealous, kita tak tahulah dia punya modus operandi dia apa. Kita tak dapat nak ungkaikan kan. Sebab apa benda kenyataan yang kita terima semua ni, apa benda yang kita kaji, dia orang mau untuk suruh kita berfikir sendiri. Budak ni buat atas dasar apa kan. Tapi mahkamah kata dia ni mengintai. So mungkin time dia ngintai tu member kantoi ke, and then dia nak jadikan teman dia lelaki akak dia ni sebagai kambing hitam ke, kita tak tahu. Maknanya dia bunuh malam tu, dia tahu besok lelaki ni akan datang, and then dia nak perangkap lelaki ni. Tapi mungkin tak jadilah. Itulah berbagai orang kata spekulasi yang kita boleh buat. Tapi kita doakanlah supaya semuanya orang kata apa, dapat keadilan dia. Macam tu lah. Okay guys, kita jumpa di video akan datang. Itu saja untuk kes kali ni. Jaga diri guys. Kita tak boleh percaya siapa di keliling, tapi kita harus percaya yang Allah sentiasa jaga kita di setiap keliling. Gitu. Kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.